Tak Ustaz, saya beli mai ikan bilis. Ikan bilis mata biru. Saya beli mai bagi, dia kata tak sedap. Kakak saya bila tahun sekali ikan beli mai, dia kata amboi sedap, dia puji melangit Ustaz. Hati saya terluka. Ada orang bagus, semua benda sudut sebab agama ni bagus, tapi dia ada kelemahan dalam mengawal lidah dia. Lidah setajam pisau kadang-kadang. Ada orang yang kadang-kadang mulut dia cukup manis cakap dengan orang akhlak bagus, tapi semayang pula tak mau. Al-balu' wal-liyad, cukup susah. Ada orang semua bagus, tapi bab duit genggam tak tirih. Tuan-tuan, menjadi takwa di depan orang ramai ni senang. Memperlihatkan kesalehan kita ketika berada di khalayak ramai ni senang. Tapi nak menjadi saleh yang sebenar ketika kita bersendirian ni susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farududhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada malam ni untuk kita bersama dalam majlis mudzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan, Riyadhus Salihin, taman para golongan salihin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada bulan lalu kita telah menamatkan perbincangan kita dengan beberapa perbahasan berkaitan dengan hadis yang terakhir dalam babul ikhlas wa ihdarun niyah. Bab tentang ikhlas dan bab tentang menghadirkan niat ketika melakukan sesuatu amalan. Baik, hadis yang terakhir telah pun kita tamatkan perbincangan dia, dan hari ini insya-Allah kita akan tengok sedikit ringkasan apa yang kita boleh ambil daripada hadis yang panjang beberapa bulan kita habiskan. Main pun sebulan sekali kan, jadi beberapa bulan lah kan yang kita telah habiskan perbincangan dengan kitab kita, dengan hadis kita ni. Hadis ni hadis yang terakhir dalam bab ni. Hadis ni cerita kepada kita tentang apa? Tentang 3 golongan orang yang Nabi cerita berkaitan dengan amalan mereka, bagaimana mereka dapat menarik bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok daripada hadis ni, kita akan lihat 3 golongan orang. Pertama, satu orang yang berkhidmat kepada kedua ibu bapa dia. Kedua, satu orang lelaki remaja muda yang bagaimana dia cuba memelihara diri dia daripada jatuh kepada dosa walaupun dia telah diberi peluang. Ketiga adalah satu orang yang telah ada di depan dia peluang untuk mendapatkan harta, tetapi dia telah menahan diri dia daripada menggunakan harta yang haram tersebut, lalu dia mengorbankan perasaan dia. 3 perkara ni kalau kita tengok dalam hadis ni, hadis yang panjang yang kita bicarakan pada beberapa bulan yang lalu ni, membicarakan kepada kita semua perkara ni memerlukan pengorbanan. Korban yang paling besar kita perlu adalah pengorbanan berkaitan dengan perasaan, dengan jiwa.
Tuan-tuan, perempuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita tengok hadis yang pertama yang kita dapat ambil faedah daripada hadis ni adalah cerita tentang satu orang lelaki. Satu orang lelaki yang melakukan birrul walidain, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa dia. Bagaimana dia melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa dia? Dengan berkhidmat. Baik, pertama kita nak faham bila satu orang anak tu dianggap sebagai dia melakukan melakukan kebaikan kepada mak bapak dia. Cukup tak satu orang ni anak dia bagi bulan-bulan kepada mak dia ataupun ayah dia duit, bulan-bulan dia bagi gaji, hampa duduk diam sat di rumah, hampa nak bagi tahu telefon Food Panda hantar mai, kan? Cukupkah yang ni dianggap sebagai anak yang soleh? Ataupun yang ni pun belum soleh, dia kategori kolej kok lagi. Tuan-tuan, kadang hari ni kerana cengkaman pada hari ni, materialistik yang begitu hebat pada hari ni, kadang-kadang kita keliru. Kita keliru apakah sebenarnya birrul walidain. Pernah ada satu peristiwa, satu orang wanita yang berjawatan. Dia mengidap satu penyakit. Maka dia datang pada satu hari bincang tentang satu perkara melalui perantaraan satu orang. Dia bagi tahu, kata dia ada seorang ibu. Satu orang ibu yang tua. Mereka ni semua masing-masing ada rumah orang yang berharta, beradalah sikit. Maka dia tempatkan dia tempatkan mak dia ni di sebuah rumah dengan seorang maid, penjaga mak dia ni. Bagi gaji bulan-bulan pada maid tu, jaga mak dia. Baik. Kemudian rumah dia sediakan, segala keperluan dalam rumah mereka sediakan. Bukan takat dia bersama dengan adik-beradik sediakan. Tapi dia mengadu, kata mak dia ni tak pernah senyum. Tak macam dulu. Semua dia dah bagi, pasal apa mak dia tak pernah senyum. Saya tak tahu kisah ni saya cerita ke belum kali tu. Belum lagi nah. Dia mengadu, kata mak dia tak pernah senyum. Tak ceria macam dulu lagi. Saya tanya kepada orang yang jadi perantara kepada dia, di rumah dia, yang dia kata rumah dia ni okey lah, 2 tingkat, besar, laman pun besar. Tak ada ruang ke satu bilik untuk mak dia ni. Lepas tu baru dia tersedak, dia kata, bukan tak ada, tapi nak bagi selesa. Dah orang tua tu, dia nak, apa maksud selesa pada dia? Dia nak satu rumah, dia nak berlari naik tangga turun bawah ke? Dah bilik banyak dia nak main cilik sembunyi dengan maid tu ke? Jadi dia keliru sebenarnya. Dia rasa dia buat birrul walidain. Tak walidain dia lah. Ayah dia dah meninggal. Kan? Dia rasa dia sedang buat kebaikan kepada ibu dia. Tapi dia kata mak dia ni bila kadang-kadang mereka datang, sebut pun cantik, kadang-kadang. Bila mereka datang, mak tak apa nak senyum. Tak macam dulu. Dah kalau orang rentak lah macam dalam rumah hantu kat dia. Macam mana orang tua tu nak senyum? Jadi kadang-kadang kita lemah dalam memahami apa sebenarnya keperluan ibu bapa kita. Bayangkan kalau hang anak kecil-kecil tu mak letak hang satu rumah seorang sekok duduk dengan orang gaji jaga. Separuh gila duduk dalam tu. Orang makin tua yang dia perlukan adalah teman untuk berbicara. Untuk dia bercakap. Untuk dia bersembang. Dia nak bercakap. Dia nak luah. Kadang benda yang sama dia ulang berkali-kali. Tapi yang ni saya minta maaf, kalau saya cakap mungkin dia akan jadi sensitif. Tapi saya nak terang sikit apa yang sebenar yang saya tengok dalam pengalaman hidup. Saya sempat mengaji pondok dulu, di Pondok Lanai. Saya tengok budaya orang tua-tua di sana. Ada orang tua-tua yang dah berkahwin, yang kelamin, yang panggil pondok kelamin dah berkahwin. Ada orang tua-tua yang tak berkahwin, geng bujang ni. Tengok geng pakcik-pakcik bujang ni, hidup bujang. Ada kala antara, kita tak panggil pakcik lah, kami panggil tok kan. Masa tu muda lagi, lah ni lama sikit lah kan. Jadi, tok-tok ni kadang-kadang antara dalam usia macam tu pun mereka masih berkahwin. Dalam usia macam tu mereka masih berkahwin. Adalah mulut-mulut yang tak apa nak ada insurans ni kan. Tua apa nak kahwin. Tak, hang ada masalah apa?
Mereka berkahwin, ada tok-tok yang kami kenal, mereka sebelum tu hidup dia kira pergi makan kedai, balik main lepak, sembang budak-budak, dia pun topik kadang tak masuk, dia pun sengih-sengih gigi, kira apa nak ada kan, sengih-sengih lagu tu. Tapi bila dia berkahwin dia, subhanallah, kahwin dengan tok lah, tok dengan tok kan, tapi dia berkahwin, dandan beli motor second hand satu. Beli motor second hand satu, 2 orang duk naik motor pula petang-petang. Kami pun kata, tak nampak dah kami. Dia kata ada kerja. Sibuk pula. Kita nampak keceriaan dalam hidup. Tapi manusia kadang-kadang kurang faham. Dan anak-anak kadang-kadang dia tak faham langsung. Bila mai dan nanti, pak, masjid lah bapak nak mati. Wah, hang tak mati lah. Kan? Kadang kurang faham. Yang ibu bapa perlukan kadang-kadang, apa yang mereka perlukan adalah bersama. Sembang, cakap. Tuan-tuan, kerana tu ini adalah antara silap faham yang perlu kita fahami. Birrul walidain. Para ulama ketika menjelaskan tentang birrul walidain, Allah menyebut dalam Al-Quran tentang perkara ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam suratul Isra, Allah menyebut wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Beberapa perkara yang Allah sebutkan dalam ni. Pertama, dengan kedua ibu bapa, maka kamu buatlah kebaikan. Kita terjemah secara mafhum untuk jimatkan masa. Bila mereka telah berusia, salah seorang ataupun dua di antara mereka telah berusia, maka kamu lakukanlah perkara kebaikan kepada mereka berdua. Wala taqul, jangan, fala taqul, jangan sekali-kali kamu katakan kepada mereka uff. Para ulama menerangkan uff ni adalah adna, perkataan yang paling rendah, serendah-rendah yang boleh menyakitkan hati. Paling kecil, kalau ada lebih kecil, lagi kecil kalau ada perkataan yang lain akan digunakan. Jangan melakukan. Ada pula orang dia faham straight secara literal ayat ni. Dia kata, tak boleh cakap lah benda yang kasar. Tapi kalau kita dah tak tahan sangat, kita hempak pintu gate ke apa ke, tak apalah nak bagi pengajaran. Hang anak ke bapak? Nak bagi pengajaran. Tak, Allah kata jangan kata. Hang ni kan. Yang ni masalah belajar cepat-cepat, nak ikut jalan shortcut, macam mana tak sesat? Dia apa saja perkara yang menyakitkan. Kadang saya pernah tengok sendiri. Mak makin tua, kadang-kadang dia ulang perkara yang sama, bercakap perkara yang sama. 3-4 orang anak yang masih remaja, kan, bila tengok mak, dia buat isyarat mata. Mulut dia tak kata. Dia kata, Allah kata jangan kata. Kan, 3-4 orang, dia ada 3-4 ekor, pakai isyarat mata. Dia ulang balik dah cerita lama. Tapi mulut tak kata, mata ya. Mak tu ternampak, terguris hati dia. Masuk dah dalam ayat ni. Masuk dalam ayat ni. Jangan menyakiti mereka. Wala taqul lahuma. Jangan sakitkan hati mereka. Yang ni dah kategori perkara ni pada hari ni memang sangat mencabar. Menjaga. Nak besar tak besar dah orang tua kan. Menjaga kedua ibu bapa ni merupakan cabaran. Betul cabaran. Cabaran yang kita hari ni hadapi akan membentuk cabaran tersebut, kekuatan tersebut pada anak kita untuk jaga kita. Baru ni ada satu orang datang jumpa. Dia bincang panjang lah cerita dia. Dia ni satu orang berjawatan juga. Masa dia datang jumpa tu, dia cerita, kata dia ni antara orang yang nak buat projek, nak bina rumah orang tua-tua dan sebagainya. Saya kata memang betul pada hari ni satu keperluan pada hari ni. Nak buat lagu mana, nasihat-nasihat macam mana pun hari ni satu keperluan juga. Ada juga orang yang meninggalkan ibu bapa dia, tak mau nak jaga, jadi terpaksa. Kalau kita bina dengan konsep Islam ni, kita dapat menyelamatkan usia tua dia dalam keadaan mentaati perintah Allah. Konsep pondok dan sebagainya, pondok moden lah pada hari ni. Baik, dalam bincang-bincang tu dia kata, Ustaz, saya pun ada sikit masalah. Sebenarnya saya berjumpa ni, masalah tu lah. Masalah apa? Masalah dengan mak saya. Saya tanya apa masalah? Mak saya ni
Saya jaga dia belah tahun dah, tapi tak pernah rasa cukup apa yang saya beri kat dia. Hang dulu kecil-kecil masa mak hang bagi cukup ke? Itu kita muda ustaz. Yang ni dia tua. Dah ustaz, saya beli mai ikan bilis. Ikan bilis mata biru. Saya pun tak faham apa benda ikan bilis mata biru tu. Tapi ada kala kita kena buat-buat faham tak? Saya pun angguk kepala. Dia kata ustaz, ikan bilis tu dengan rapuh dia, dengar pila cerita menu masakan tu, dengan rapuh dia sebagainya. Saya beli mai bagi, dia kata tak sedap. Kakak saya bila tahun sekali ke beli mai, dia kata amboi sedap, dia puji melangit ustaz. Hati saya terluka. Okey, tak apalah. Saya beli nasi lemak kat bank tu. Bank mana tak tahulah, dia beli mai. Dia kata beli mai nasi lemak, dia komplain tak sedap, dia tak mau makan. Kakak saya bila tahun sekali, saya yang jaga dia, bawa balik mai nasi lemak, dia kata sedap lah ya Allah. Nasi lemak yang sama lah, saya kata mak saya beli. Jadi saya terluka sangat. Bila terluka makan hari, maka saya dah buat keputusan, hampir-hampir saya dah buat keputusan, kata nak menghantar mak saya kepada di rumah orang tua-tua. Kerana sepupu saya pun dah buat macam tu kat ayah dia, kan tak tahan Ustaz, tak tahan. Saya kata tuan, kan, kita masa kecil dulu buat karenah dan kita tahan tak kita? Sabar tak? Kita ingat tak balik? Apa yang kita buat hari ni adalah masa depan yang kita bina. Kita hantar mereka ke rumah orang tua-tua, esok anak kita akan belajar yang ni. Dia nanti hantar rumah orang tua-tua campur dengan orang muda sekali ni. Kita hantar rumah orang tua-tua, dia nanti hantar pergi mana kita tak tahu. Sebab kita sedang mengajar mereka bagaimana nak mendidik ibu dan ayah kita. Bagaimana nak jaga ibu dan ayah. Macam mana nak treat ibu ayah ni macam mana. Sedangkan Allah kata dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan kata uffun kat depa. Allah. Dia kata kadang-kadang saya balik tu tak larat nak dengar dia punya, dia nak kita dengar ya. Sebenarnya kadang-kadang dia bukan nak solusi apa pun, penyelesaian dia nak kita dengar ya. Radio nak buka radio sikit kita dengar habislah Ustaz kan. Tapi sebenarnya dia beri kelegaan kepada dia. Tapi kadang anak pada hari ni zaman moden terlampau sibuk. Ni cerita yang jumpa, yang tak telefon apa cerita lagi. Yang tak ada nak tanya. Ya Allah sibuknya. Orang tua tu dah meninggal dunia, dia buat batu nisan RM2,000. Lepas tu dia kata pula, saya tak buat lebih kurang Ustaz. Batu nisan ni kami tempah RM2,000. Kalau kita boleh kata kat dia, kita kata batu nisan RM2,000 ni mau katok tang kepala hang. Buat pada marmar tu mau bagi. Pasal apa? Masa dia hidup, hang tak boleh bagi masa kat dia, tak boleh telefon, tanya khabar pada dia. Batu nisan ni nak buat apa? Dia nak main goli dalam tu ke? Tak ada manfaat pun. Sekadar nak bagi tahu di sini ada kubur. Jangan sesat hang mai setahun sekali, kan? Satgi hang pergi doa, baca Yasin kat kubur bapa orang lain. Yang tu yang nak bagi tahu pun, kan? Tapi sampailah juga, jangan susah hati kan kalau kita niat. Yang tu ya, tapi yang tu dia ambil berat. Setahun sekali dia pergi buat festival. Adik-beradik mai ramai-ramai, mai tak mana? Mai tang kubur, bunga malai buat mai. Orang tua tu nak buat apa? Bunga malai dia ada dalam kubur. Bacalah Yasin ke Fatihah, apakah sampai kat dia dengan niat ikhlas. Yasin pula kontrak, cari, pakcik tu mana? Panggil pakcik tu. Suruh dia baca Yasin. Dak hang kalau baca Yasin, saya tak hafal. Tak hafal bacalah, tengok pun tak boleh. Pasal apa? Iqra' tak habis. Bacalah Fatihah. Kawan tu baca buku lah, betul dia baca dengan tajwid suara bagus. Dia pun tengok agak, hang bagi envelope kalau nipis tu. Dia apa Yasin tiba laju, Yasin wal Quran ada sop dia pagi setengah 2 minit senapas. Kalau tebal kalau Yasin panjang mat dia mau kan. Tak tahu tebal-tebal duit RM1. Lagi penat kawan tu. Kan? Jadi tuan-tuan, bukan salah, jangan silap faham. Salah lagi aku kata, kan? Tak apa, yang terbaik kita lah baca mak bapak kita. Tapi kita tak tahu dah ihsan nak buat kepada mak bapak. Menyakiti ibu bapa pada hari ini telah sampai kepada had yang sangat maksimum. Dengar cakap ibu bapa pada hari ini telah jadi satu perkara yang pelik.
Hang apa? Dengar cakap mak bapak. Anak mak. Habis tu, nak apa? Nak kera. Kalau tak nak mak, anak bapak. Hari ni budak-budak rasa kalau ikut cakap mak bapak, dia rasa macam dia ni katak bukan tempurung dah. Cawan pun tak tahulah bawah apa. Katak bawah tanah kot. Dia rasa Allah hina. Pasal apa? Dengar cakap mak bapak. Allah, apa ni orang? Derhaka. Baru style. Tak dengar cakap mak bapak. Macam tu lah budak lelaki. Tu lelaki. Kan? Perempuan pun sobat satu company. Kan? Mak dia kata jangan keluar malam. Masa tu lah baru dia nak keluar. Pasal apa? Kita tak boleh hidup dalam keadaan terkungkung, mak. Saya distress, tertekan. Semayang tak mau, subuh tak mau, tekan memang mampu kecil-kecil tau. Kan? Tertekan, silap faham. Tuan-tuan, bagaimana kita mendidik, begitulah mereka membesar, perempuan yang dirahmati oleh Allah. Kadang kita salahkan mereka. Tapi kita ajak mereka daripada kecil, pentingkan material. Duit. Hari-hari, hang nak makan apa? Hang nak makan apa? Dari kecil sampai besar, dia dengar nak makan apa. Dia jadi kaki makan, jalan-jalan cari makan. Pasal kita peringat dia daripada kecil, duit. Esok dia pun kalau dia boleh kita pun kalau dia boleh jual, dia jual. Tuan-tuan, dah ada benda tu. Beli insurans, dia tolak bapak dia kat jalan kat stesen kereta api. Pasal nak dapat insurans. Cuma di Malaysia ni tak tahulah. Di luar negara macam cerita dah jadi lagu tu. Siapa yang jadikan mereka begitu? Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah illa anna abawayhima yuwahhidanihi wa yunassiranihi. Kita. Dari kecil kalau kita didik hang jadi anak soleh, hang jadi anak solehah. Lepas tu baru hang belajar rajin, hang jadi dia membesar dengan fikir nak jadi anak soleh, keutamaan dalam hidup dia. Tapi kita ambil berat tuition. Tak boleh baca Quran, tak apa, pelan-pelan. Kita ambil berat sungguh dia pergi sekolah dan sebagainya. Tak salat subuh, tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan umur dah 60 tak masuk lagi masjid. Pelan-pelan. Pelan tara mana ni? Ni silap plan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kerana itu kita kena faham. Allah tegur dalam ayat yang sama, jangan la tanharhuma. Wala tanhar, jangan kamu menengki mereka. Wa qul lahuma, Allah kata sebut, cakap kepada mereka qaulan, perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut kepada mereka. Allahu Rabbi. Indahnya ayat ni. Indahnya kalau kita dapat ikut. Tapi cabaran pada hari ini. Cabaran kepada anak-anak. Hadis yang ada di depan tu bukan calang-calang hadis. Hadis yang ada di depan yang kita bicarakan tu, kalau kita masih ingat balik, kita boleh ulang balik hadis tu cerita apa? Dia sanggup anak dia menangis di depan kaki dia. Isteri dia tak makan, dia tak makan, anak dia tak makan, orang gaji yang ada bersama dia tak makan kerana tunggu mak dan bapak dia bangun lena, kata bagi makan kat mereka lagi, dia tak sampai hati. Ajaib. Yang ni kita kata kategori dah pupus lah. Boleh dikatakan dah pupus. Tapi tak dinafikan, nak kata pupus pun tak boleh. Ada juga orang lagu tu. Tapi kadang setengah orang dia silap faham pula. Dia melakukan kebaikan, dia rasa dia berkorban, tapi sebenarnya dia terkorban. Lebih pada had. Macam mana? Ada orang yang dia rasa dia tak berkahwin. Pasal apa hang tak kahwin? Tak, saya nak jaga mak. Tara mana hang boleh jaga mak? Tak, saya tak mau kahwin. Pasal apa? Takut saya pilih bini saya yang tak boleh jaga mak saya. Pasal tu saya tak kahwin. Tak, Nabi suruh kahwin. Hang lagi hebat ke? Nabi kahwin tak? Kahwin lagi lebih lagi kahwin. Baginda Nabi SAW larang ada orang yang kerana nak jaga takwa dia, dia tak mau berkahwin. Uthman bin Maz'un, hadis tu masyhur. Uthman bin Maz'un datang dengan dua orang sahabat. Ada seorang sahabat kata, aku tak berkahwin dah selepas ni kerana nak mempamerkan kewarakan dia. Nabi kata, laisa min ummati. Man raghiba an sunnati laisa min ummati. Memang kita tak nafi, kerisauan tu bagus, kerisauan tu cantik, tetapi carilah orang yang sesuai untuk jaga mak bapak dia. Ada benda yang mak dia tak boleh cakap dengan dia. Perempuan dengan perempuan yang faham.
Kan? Cari isteri yang salihah. Oh, susah. Samalah, laki pun susah, perempuan pun susah. Perempuan pun mengadu, susahlah nak cari laki yang soleh. Nama saleh dah, nak cari laki yang soleh, sopalah. Perlu pada usaha untuk mendapatkan. Cari yang soleh, dapat yang soleh. Cari yang salihah, dapat yang salihah. Cari yang sesuai, yang dapat berkhidmat kepada ibu bapa. Tak, dia tak sama ustaz, tak macam anak sendiri. Memanglah kalau kita jadi menantu pun kita tak boleh sama macam mana mak kita sendiri. Mak mentua boleh tiap, kadang-kadang kita terasa juga sikit. Sedangkan mak kita punya radio FM tu kita dengar daripada kecil sampai besar, tak rasa apa, dah mangli lah. Kan? Biasa. Benda tu memang naluri. Kita yang kena melatih diri kita. Kerana tu kadang-kadang ini antara silap faham yang berlaku. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ringkas kita kata menunaikan hak ibu bapa. Apa yang kita boleh katakan pada perkara tersebut? Satu, qaulan dengan perkataan kita. Kedua, fi'lan dengan perbuatan kita. Ketiga, bilmal. Ketiga, dengan harta kita. Kita belanjakan harta kita untuk membantu mereka. Keempat, dengan tubuh khidmat kita kepada mereka. Khidmat kepada ibu bapa. Kadang mak bapa ni dia tak harap apa pun. Dia harap kita mai jengok-jengok dia. Dia harap kita mendengar perkataan dia. Sedikit sebanyak, kadang setengah anak-anak tu subhanallah berkira dengan mak bapak. RM2.5 cak kuih tiaw dia beli pun minta balik. Tapi cak kuih tiaw RM2.5 lah ni kurang adalah. Kan? Baik, kadang berkira tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, pertama yang kita ambil manfaat tadi daripada hadis yang depan tadi, daripada hadis tersebut adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kelebihan melakukan khidmat kepada kedua ibu bapa, dan ithar, sifat mengutamakan kedua ibu bapa daripada anak sendiri dan juga isteri beserta dengan orang bawah dia. Hadis ni Nabi sebut dalam bentuk memuji perkara tersebut. Baik. Yang kedua, dalam hadis ni juga menekankan tentang ifaf, sifat bertakwa. Takwa menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Lebih-lebih lagi bila kita mampu melakukan perkara yang haram tersebut dan kita tinggalkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukankah hadis tadi cerita tentang satu orang lelaki, satu orang remaja lelaki yang sangat cintakan sepupu dia dan dia nak melakukan perkara yang haram bersama dengan sepupu dia. Sampailah dia dapat peluang betul-betul untuk melakukan perkara tersebut. Tapi dia meninggalkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khalisan, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis ni antara faedah dia, tuan-tuan, menjadi takwa di depan orang ramai ni senang. Memperlihatkan kesalehan kita ketika berada di khalayak ramai ni senang. Tapi nak menjadi saleh yang sebenar ketika kita bersendirian ni susah. Dosa bersendirian ni, kata para ulama, mafhum daripada hadis-hadis yang dikutip daripada hadis-hadis, bahaya dia dosa bersendirian ni adalah su'ul khatimah, ditakuti kematian yang buruk. Ancaman cukup bahaya pada hari ini, terutama kita bila berdepan dengan hari ini dengan alat-alat teknologi yang canggih pada hari ini. Dulu orang nak melakukan dosa kena pergi luar, lain ni duduk dalam bilik dalam rumah. Sangat menyedihkan. Golongan remaja antara yang terlibat dengan pornografi, dengan menyaksikan pornografi paling banyak. Bahkan lebih takut lagi adalah golongan budak-budak perempuan. Lebih takut lagi. Apa nak jadi pada mereka ni? Tak, siapa yang bagi? Tak, kalau dia tak pakai smartphone, dia nak hidup macam mana? Awak dia nak makan ke? Kadang kita bagi pisau belum usia dia. Pisau tu boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat, tapi belum usia dia. Dia tak tahu nak kontrol pisau tu lagi. Dia bukan guna untuk potong sayur. Dia bukan guna untuk potong buah. Dia guna untuk toreh perut orang, cari sana, cari sini. Dia guna cara yang salah. Alat ni tak salah, tetapi salah bila kita belum ada kemampuan untuk menggunakan alat tersebut sehingga kita diperalatkan oleh alat tersebut. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah, ini cabaran yang besar pada zaman ni. Sangat-sangat besar. Penyumbang kepada keganasan. Ada budak usia 10 tahun membunuh.
menjadi pembunuh bersiri. Tanya tak mana? Dia tengok smartphone. Kalau saya kata perkara di sini, mungkin nanti orang kata, Ustaz, kena balik hidup bulan lah. Zaman ni budak kalau tak ada handphone. Tak, kalau tak ada handphone, dia nak jadi apa? Bagi handphone, jangan bagi smartphone. Dah tak boleh nak call dia tengah-tengah. Sebelum ni boleh call pun. Dah tak boleh, takut dia hilang. Tak apa, bagi handphone, jangan bagi smartphone. Tak boleh, Ustaz. Kenapa? Apa masalah dia? Satu masa dia akan guna juga bila dia dah ada keahlian untuk guna. Dia mampu untuk jaga. Penyumbang besar pada hari ini kepada kemungkaran. Salah bukan handphone tu ke? Salah teknologi? Tak salah. Yang menggunakan tu. Bila usia dia, bila dia ada keahlian, kemampuan, kita pun duk serabut lagi. Ada orang malam habis kuliah dah semua, dengar kuliah semangat dah. Balik saja tara nak tidur tu dia tengok Facebook sikit. Tara nak tidur tengok Facebook sikit. Saja nak tengok apa tu ada. Kononnya nak tengok kuliah sikit. Mula memang buka kuliah, lepas tu masuk main segala sayang kaya dengan segala mengumpat ribat semua. Dia tu kata kat dia ni kata kat dia tu kan. Sekali dia tu sotong lembut tu lah lagu ni last sekali sedang dok tolak start malam sebelum tidur 11.30 konon nak tidur awal. Tolak 2.30 tak habis lagi dah masuk kategori qiyamul lail. Sedang awal lenguh tangan ni Tengok Allah 2.30 dah. Esok subuh apa nak jadi tak tahu. Tuan-tuan, kita pun tak terkawal pada hari ni. Duk sapu rumah ni. Tahu-tahu satu orang hantar mai tong. Tengok baca gelak, lepas tu duduk atas kursi. Gelak sikit, lepas tu tengok pula dalam Facebook. Tengok daripada 9.30 punya orang tengok pegang batang menyapu belah kanan kan, sedang 11.30. Jam ni betul ke? Jam tu betul hang tak betul. Sihir pada zaman ni tuan-tuan perempuan. Siapa pun tak terlepas pada hari ni. Tu cerita kita kan, cerita yang kona-kona tu. Oh, cabaran besar. Kita bagi pada dia handphone. Malam nampak dia macam tidur. Dari dalam selimut bercahaya. Dia buat apa? Baca Quran ke dalam selimut tu? Bercahaya dalam selimut. Duk mutala'ah menatang tu. Tuan-tuan, cabaran sangat besar pada hari ini. Dosa yang tersembunyi. Dia datang. Iklan ni. Sampai tak larat nak tepih. Ada orang tak, saya tak larat nak tepih dah. Tepih, tak larat nak tepih. Lepas tu BAP. Apa maksud BAP tu? Tak boleh nak buat lagu mana. Kita pun darurat. Tu bukan darurat. Yang tu sakarat saja cari pasal. Dia pula darurat. Zaman ni memang tak boleh lah Ustaz. Ada benda yang kita terpaksa tengok. Lepas tu kita istighfar lah. Akal dah ke? Mata ni siapa punya? Kita yang punya. Allah Ta'ala suruh tundukkan mata. Tundukkan perhatian pandangan kamu. Lelaki pun serupa, wanita pun serupa. Tak, kalau tak tengok, rugi pula. Rugi akhirat hang tu rugi. Siapa dia bagi jaminan katakan hidup kekal selama-lamanya? Hari ni kawan saya, anak-anak murid seorang, ayah dia meninggal dunia. Semalam boleh celebrate cucu punya birthday, duduk atas kursi, tak sampai apa lama, rasa sakit di belikat, tak kena serangan jantung, meninggal dunia. Kita pun sama juga. Siapa bagi jaminan kepada kita tarikh mati kita? Kerana tu tuan-tuan, cabaran paling besar. Al-ifaf. Untuk menjaga diri daripada perkara yang haram bila kita ada kemampuan. Satu, tak ada kemampuan. Yang ni betul-betul dah ada kemampuan dan ada peluang untuk melakukan dosa tu. Dan kita tinggalkan dosa tu. Kesan dia cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Di pandangan Allah cukup besar. Kita ada kemampuan betul-betul nak kata kat seorang tu, nak bagi jatuh ayak muka dia, nak bagi jatuh. Dan kita taram dia cukup lama dah.
peluang mai betul-betul. Kira dia kata bola panggung lah, nak lipat satu ya. Kan? Kita pun kira duk taram lama. Tiba-tiba kita rasa astagfirullah, apa aku ni? Maafkanlah dia. Oi, wali lah kawan tu. Hebat. Orang ni hebat. Pasal apa? Dia teringat kepada Allah Ta'ala. Tak salah, aku maafkan dia. Kalau aku kata, rosak akhirat aku. Hebat tuan-tuan. Kita dah ada peluang. Tak ada peluang lain cerita ni, ada peluang betul-betul. Dia buat satu silap dah spoil apa kak. Pada hari ni. Kan? Pada hari ni. Orang tunggu ambil kesempatan di Facebook dan sebagainya pada hari ni. Media masa. Pihak lawan ke pihak lawan tunggu kawan tu buat silap. Siang, malam, pagi, petang dia bangun tidur fikir orang nak buat salah apa. Ini satu musibah, bala yang paling besar. Nabi setiap hari dari tahajud lagi doa kebaikan kepada orang, moga orang bagi hidayat. Kehidupan dia pula jadi bala musibah kerana dia terlibat dengan sesuatu kumpulan. Pagi-pagi dia bangun tengok nak kata ke orang, cari salah orang. Apa bala lagi yang Allah beri lebih besar pada bala ni? Ujian untuk dia makin jauh daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, alat memperalatkan kita. Suasana dan keadaan telah mengubah corak hidup kita. Kerana tu, antara perkara yang kita belajar daripada hadis ni, bagaimana pemuda tadi tersebut dapat menjaga diri dia daripada melakukan dosa sedang dia diberi peluang. Bukan diberi peluang, dia dah berpeluang untuk melakukan dosa tersebut. Yang ketiga daripada hadis ni yang kita belajar adalah kelebihan menunaikan janji dan menunaikan amanah, dan kelebihan muamalah yang baik. Muamalah yang baik. Apa dia? Dalam bab harta. Yang ni lagi mencabar tuan-tuan perempuan. Cuba bayangkan, satu orang pekerja mai kerja dengan kita. Duit gaji dia kita tak ambil. Kita saja try labok tengok duit tu. Labok duit tu tersebut makin lama makin membesar. Kita gaji dia, katalah kita bubuh RM100 gaji dia. RM100 gaji dia. Kita labok kalau ikut dalam hadis tadi sampai satu padang punya lembu kambing. Bayang kalau hari ni kita nak kata apa? Tuan-tuan, lembu dekat 4-5 ribu. Tu pun dia kata lembu budak sekolah lagi. Kalau sekok, pada hari ni kalau nak lembu bagus 12 ribu. 12 ribu. Satu padang punya tu. Hasil daripada duit RM100 yang kita labok. Tiba-tiba kawan tu mai minta lepas 5, 6, 7 tahun. Mai minta ni gaji saya tak bagi. Kita pun teringat. Oh gaji hang. Kita kali tengok satu padang punya lembu. Kita nak bagi satu padang punya lembu. Boleh bagi tak agak-agak? Oh. Kita tak nampak lembu-lembu kot. Kita bagi rumah 3 biji lah. Rumah teres ni 3 biji. Duit yang kita labok tu semua tak tahu dah bawa dalam niaga apa kan. Menjadi kita beli sebiji. 3 biji rumah. Kelabu mata. Kerja? Bila hang kerja? Ingat pun buat tak ingat. Tak perasan lah. Bukan tak mau bagi, tak apa nak ingat lah. Kalau kita bagi pun RM100 tu kita bagi balik. Kita nak bagi duit yang kita labok tu. Gila dah ni kata. Apa nak bagi yang tu? Bukan dia buat usaha. Saya yang buat usaha. 10 ustaz dia pergi jumpa nanti dari fatwa yang paling mirip-mirip boleh bagi halal. Dekat-dekat nak halal tu kira okey lah. Kira dia ambil halal. Tuan-tuan, jangan main dengan dunia. Tapi ada orang yang muamalah dia ajaib. Orang ni dipuji oleh Nabi SAW. Sebab nak korbankan dunia ni, bila kita dah ada dalam tangan ni, orang punya dah ada dalam tangan hasil daripada usaha kita. Kita yang bertungkui lumui. Lepas tu kita nak bagi kat dia. Kita buat berniaga, bagi senang faham. Kita buat berniaga, satu orang dia masuk dengan kita punya share perniagaan kita RM100. Dia bagi RM100, lepas tu dia dah rek mana kapi tak tahu lah, tak nampak. Dan kita pun dah buat berniaga, kita dah maju dah.
Maju dah gila-gila. Kalau ikut-ikut RM100, kira-kira duit dia dah jadi RM100,000. Lepas masa dia mai tuntut balik, agak boleh bagi RM100,000. Boleh bagi ke tuan-tuan perempuan. Bukan telan ayak liok, terkencing 3 kali pergi tandas pun fikir lagi. Hang bagi RM100, hari ni jadi RM100,000. Aku yang buat semua macam-macam nanti mai. Tapi pemuda tadi, laki tadi dia buat. Kerana itu kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apa yang kita belajar daripada hadis tersebut? Kebaikan menunaikan janji. Janji tetap janji. Hak orang kena bagi. Amanah. Satu orang yang amanah dalam muamalat. Oh, susah hari ni nak cari. Adik-beradik pun bergaduh. Adik-beradik pun bergaduh pasal duit. Pak menakan, anak menakan bergaduh pasal duit. Anak dengan mak pun bergaduh pasal duit. Dia tuntut kat mak dia di mahkamah. Yang ni masuk surat khabar hari tu. Tuntut. Ajaib. Duit ni dia kira sihir. Sihir. Gambar agung kalau ada, kalau dalam kertas yang ada gambar agung tu, dia boleh buat macam-macam. Mayat pun boleh bangun balik, dia berkata. Kan? Jangan buat pasal. Tuan-tuan, bila satu orang sanggup buat lagu tu, kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ini adalah antara amal yang salih. Seterusnya, antara perkara yang kita boleh belajar daripada hadis ni, bahawa Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan apa saja amalan kebaikan seorang. Allah tetap menilai tentang setiap amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan daripada hadis ni kita belajar juga, seterusnya adalah kesan daripada amalan-amalan salih yang dilakukan oleh seorang hamba akan lahir, akan kelihatan ketika kita berdepan dengan kesusahan. Kita duk baca Quran, duk berzikir, kadang kita tak nampak kesan tarbiyah tu berlaku. Bila akan kita nampak? Bila kita berdepan dengan kesusahan, baru kita nampak kesan daripada amalan tersebut. Ketika kita mengangkat tangan, menadah tangan, mengadu kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan zahirkan kesan tersebut. Allah akan perkenankan doa kita. Hamba Allah yang buat amalan salih ni, sebelum berdepan dengan kesusahan ni, dia tak teringat pun nak berdoa. Dia pun tak tahu kata doa dia begitu punya power. Orang yang jadi tadi dia jaga mak dia, kalau tak berdepan dengan kesusahan ni, hadis ni tak sampai kepada kita. Tapi bila berlaku benda ni, kesan amalan soleh yang dia buat tu, bila dia tahu, bila berdepan, batu tu jatuh tutup gua, berdepan dengan kesusahan, baru dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Rupanya dia berdoa dengan bertawassul kepada Allah. Rupanya amalan dia buat tu diterima di sisi Allah, dan besar kesan dia zahir, batu terangkat sikit. Antara yang kita belajar juga daripada hadis ni adalah bab tentang karamah, kemuliaan orang-orang yang saleh. Hari itu kita terangkan karamah yang Allah berikan kepada para awliya Allah Ta'ala, dan ma'unah yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Kadang orang saleh ni, orang yang saleh ni, dia bukan kena isytihar ke orang, saya ni orang saleh. Kadang orang saleh tu ada di keliling kita pun, dan kita tak perasan. Dan kita kena menerima realiti pada hari ni. Kesalehan kadang-kadang tak terhimpun pada satu orang, satu individu. Ada orang yang dia saleh dalam bab muamalat. Dalam bab duit ringgit ni, 1 sen pun nanti bagi balik. Kalau dia hutang RM1, dia terbayar RM1.2. Dia sangat ambil berat. Tetapi bab ibadat kadang-kadang dia tunggang langgang sikit. Ada orang yang dia bab ibadat ni memang saleh, tahajud tak pernah miss. Tapi bab duit dia hantu raya. Sampai orang kata dia, kalau buat meniaga apa dengan dia, kena jaga sikit lah. Jaga apa? Jaga sikit lah. Takat tu lah boleh cerita. Kan, dia boleh magic, boleh lesak punya api. Kan, masa nak keluar senang, nak masuk balik, nak patah balik susah. Sampai orang kena nasihat lagu tu. Kadang saleh ni berbeza-beza pada setiap orang. Tidak dinafikan orang yang saleh tu yang terbaik adalah terhimpun segala kebaikan pada diri dia. Tapi kalau kita nak cari lagu tu pada hari ni susah. Ada orang bagus, semua benda sudut sebab agama ni bagus, tapi dia ada kelemahan dalam mengawal lidah dia. Lidah setajam pisau kadang-kadang. Ada orang yang kadang-kadang mulut dia cukup manis cakap dengan orang akhlak bagus, tapi semayang pula tak mau.
al-balu' wal liyad. Cukup susah. Ada orang semua bagus, tapi bab duit genggam tak tirih. Tuan-tuan faham kot, orang lama semua mesti faham. Genggam tak tirih kan. Susah nak tirih. Sedekah dia kira macam interport. Siapa bagi kat dia, dia bagi balik kat masjid. Dia kira cari orang lain bagi sedekah. Dia sendiri nak sedekah punya susah. Sila hari bulan dia boleh minta sedekah. Padahal dia tu wajib bagi sedekah, dah kategori wajib zakat dah. Tapi dia kalau tak ada apa-apa. Kita pun orang susah agak. Susah apa? Susah banyak kereta nak jaga. Punya susah. Jadi kerana tu kita mengiktiraf kesalihan setiap orang. Kita jangan memperkecilkan siapa-siapa. Dan jangan pandang remeh untuk minta doa daripada orang yang saleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah minta Sayyidina Umar berdoa kepada Nabi. Siapa Sayyidina Umar? Siapa Rasulullah? Sayyidina Umar rasa terkejut. Ini akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Kita akan jadi jutawan akhirat bila kita hidup ni menghasilkan doa. Bila kita buat kebaikan kepada orang, baru orang akan doa kepada kita. Yang kita takut, orang doa juga, doa kecelakaan kepada kita. Mampu dah? Lega lah. Dia hadapi dah. Ninggal dah. Ya Allah, lega lah kampung kita ni. Yang tu yang kita takut. Kita nak dapat doa kebaikan. Jutawan tuan-tuan. Puan-puan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang yang hidup menghasilkan doa ni, mesti dah dia perlu pada pengorbanan. Dia buat kebaikan kepada masyarakat di tempat tu. Baru orang doa kepada dia. Dia tahan kesakitan jiwa ni atas mulut-mulut orang yang mungkin kasar, mengasari dia, melukakan dia. Barulah dia menghasilkan doa. Kita nak dapat doa free daripada orang tanpa kita buat pengorbanan. Benda ni mustahil. Kita perlu melakukan pengorbanan. Jadi manusia yang terbaik seperti disabdakan Rasulullah, anfa'uhum linnas. Manusia, di antara manusia yang terbaik adalah orang yang banyak bagi manfaat kepada orang. Ada orang bagi manfaat dengan bagi makan. Ada orang bagi manfaat dengan hulurkan bantuan. Ada orang bagi manfaat kepada orang dengan banyak nasihat kepada orang, tapi tak melukakan hati orang lain. Memperingatkan ke orang ramai kepada Allah Ta'ala. Di saat orang lalai, leka, dia peringatkan kepada Allah. Orang jauh daripada Allah, dia peringatkan kepada Allah Ta'ala. Ini pun anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagi manfaat kepada masyarakat, kepada manusia. Tuan-tuan, yang terakhir di antara hadis ni, pengajaran yang kita ambil daripada hadis ni adalah istihbabud doa. Sunat kita berdoa ketika indal karab, ketika berdepan dengan kesusahan. Kesan doa kita akan menjadi makin kuat, makin berkuasa, makin hebat, makin mustajab di sisi Allah Ta'ala bila kita berdepan dengan kesusahan. Ada hadis-hadis yang disebutkan doa ketika inkisarul qalb. Inkisarul qalb, bukan qalb. Ketika hati kita hancur ataupun terluka, dia beri kesan yang cukup hebat. Melahirkan kesan. Bila kita berdepan dengan satu kesusahan, kita berdoa pada saat dan ketika tu, doa tersebut akan ada lebih penghayatan, kata para ulama. Sebab itu, doa tu memberi satu kekuatan untuk mendapat makbul, penerimaan di sisi Allah Ta'ala. Sebab doa kita cerita pada hari itu ada 3. Ada surah, rupa, kita angkat tangan ni. Yang kedua, ada lafaz yang kita sebut di mulut ni. Hakikat doa di mana? Di dalam hati. Tawajuh kita kepada Allah. Ada orang yang dia berdoa, surah dia cantik dah, tangan dia angkat cantik. Lafaz yang dia sebut cukup cantik dengan tajwid, tapi hati dia lalai. Tempat yang Allah tilik, tempat yang Allah pandang, Allah nak tengok hati. Hati dia ada di merata. Maka dia tak menjadi doa yang sempurna. Kata Syekh Ilyas rahimallahu ta'ala dalam Al-Fuzat beliau, doa yang sebenar adalah di dalam hati. Sebab tu doa orang yang dizalimi dimakbulkan oleh Allah. Adakala dia bukan Islam, tapi dia dizalimi. Bila dia berdoa dimakbulkan oleh Allah, dia nak angkat tangan lagu mana? Dia bukan ikut kaifiat cara kita, tapi diterima. Doa macam mana? Daripada dalam hati tersebut. Maka tuan-tuan, daripada hadis ni yang terakhir, pelajaran yang kita belajar daripada hadis ni, kekuatan doa, kemakbulan doa ketika berdepan dengan kesusahan. Maka kita berdoalah tuan-tuan untuk bina kekuatan
bina penghayatan. Bina kekuatan doa ni, bina penghayatan. Nabi kata, fa'illam tabku. Kalau hang tak boleh menangis, falyatabaku. Berpura-puralah menangis di depan Allah. Kita nak berdoa, tak ada feeling langsung. Nak suruh menangis kerana dosa dan maksiat kita, susah nak menangis. Air mata boya pun tak boleh nak keluar. Sampai lagu tu. Falyatabaku. Pura-puralah menangis. Kita doa seorang-seorang. Tak, saya kalau saya menangis, kalau nampak tak apa nak lawa, hodoh Ustaz. Bukan siapa nak tengok, Allah Ta'ala yang cipta kita nak tengok. Tang tu pun nak control handsome ke? Nak doa pun kan satu macam yang bergaya. Kan? Doa menzahirkan kehinaan kita di depan Allah, kefakiran kita di depan Allah, menafikan sembarang kemampuan kita di depan Allah. Nak bagi tahu kita ni lah paling lemah, kita ni lah paling kotor, kita lah paling jahil, kita lah paling tak tahu apa di depan Allah Ta'ala. Lahirkan perkara tersebut. Latih diri kita, yatabaku, sikit-sikit berpura-pura menangis. Lama-kelamaan Allah akan bagi feeling tersebut. Ada orang yang mendapat kelazatan dalam doa, setengah jam setiap hari dia berdoa. Kita dengar setengah jam dia doa apa tau? Sebab kawan ni 3 minit dia doa dia lemah dah. Dia rasa macam dah habis. 3 minit. Pasal apa? Dia senang ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat saya balun sekali Ustaz. Tuan-tuan, kita cerita masalah kita pada siapa? Orang yang paling kita percaya. Kita cerita dan kita rasa lega. Orang yang dah dapat keasyikan, siapa yang paling kita boleh settle semua problem kita lah dalam dunia ni, selain daripada Allah. Bila kita ada perasaan tersebut, kita rasa nikmat dalam doa. Tak cukup masa. Latihlah, tingkatkan doa kita, kata para ulama tarbiyah, dari 1 minit ke 2 minit, 2 minit ke 3 minit. Tambah satu hari, tambah dari 1 bulan 1 minit pun dah okey. Seminggu 1 minit pun dah okey. Tambah sikit-sikit. Nak cerita apa ke Allah? Segala masalah kita cerita pada Allah. Kerana dia yang boleh selesaikan segala masalah kita. Semoga sedikit sebanyak yang kita kongsikan pada hari ini, Allah berikan kepada saya yang pertama bercakap pada hari ini keutamaan, kekuatan, keupayaan untuk dapat beramal dan sebarkan, dan kita sama-sama dapat beramal dan kita sebarkan sejauh mungkin. Jadilah orang yang kaya di dalam kehidupan akhirat, jutawan akhirat, hidup dengan beri manfaat kepada orang lain, hidup dengan menghasilkan doa kepada orang lain. Semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita semua. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina anfusana taqwaha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala ali Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan maaf dipohon daripada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah.